Mengapa Universiti Melaya perlu terus terbilang ya? Tadi kita dah cerita bagaimana untuk menjadi individu yang cemerlang ya. Jadi sekarang ni kita move to the next one kepada Universiti Melaya. Bagaimana Universiti Melaya perlu terus terbilang. Kalau kita lihat ya di sebelah kanan tu apa yang saya compilekan, semua orang tahu. All the while pada saya lihat Universiti Melaya ni memang terbaik ya. Memang daripada dulu the best ranking in Malaysia, one of the best ranking dekat Asia Tenggara, even di rantau Asia. Kita tengok dulu daripada ranking ke berapa? 151. Now turun, lepas tu turun ke 70. Turun ke 59. Yang di kanan tu apa yang saya dapat lihat ada naik sedikit tapi masih yang terbaik di Malaysia ya. Okay, kita lihat mengapa pada saya mengapa UM perlu terus terbilang ya. UM ni adalah satu universiti kebanggaan negara ya. Kita setuju ke tak setuju ke dengki ke macam mana pendapat, tapi walaupun saya bukan daripada UM ya, UM ni tetap menjadi universiti kebanggaan negara ya. Mungkin di sini saya pun nak cerita sikit ya, saya pun bangga dengan UM. Kenapa? Pasal anak saya sebenarnya graduate daripada UM ya. Anak saya graduate last year daripada UM, bahagian bidang di jurusan accounting. Bila keluar tu dia practical di one of audit firm. Jadi di audit firm tu biasalah dia punya persaingan tu hebat. Tapi syukur Alhamdulillah dia terus dapat diserapkan dalam audit firm, dapat kerja terus ya. Daripada bulan 8 tahun lepas dia praktikal daripada bulan 3 sampai bulan 6 bulan, lepas tu terus diabsorb sebagai permanent staff ya. Sebagai permanent staff. Jadi kenapa? Kerana branding UM tu sendiri ya. Branding UM tu sendiri bila tempat bekerja dia, majikan dia melihat daripada UM, pada dia yang keluar graduan accounting daripada UM ni bagus ya. Jadi branding UM tu sendiri memudahkan graduan untuk mendapat kerja ya. Jadi kita tahulah UM ni satu universiti yang terbilang ya, yang memang sudah terbilang. Jadi di sekarang ni kita perlu teruskan kegemilangan Universiti Melaya. The next, ya, universiti terunggul di Malaysia yang telah saya katakan tadi. Ya. Antara universiti terunggul di Asia. Ya, ini tidak dapat dinafikan ya. Jadi cabaran mungkin kepada universiti-universiti yang terbaik ini bagaimana nak mengekalkan kedudukan ya, untuk menaikkan lagi taraf Universiti Melaya. Yang di sinilah yang saya akan tekankan lagi ya. Nanti kita akan cerita on the next slide. Okey, terus melahirkan pemimpin negara. Ya. Kalau kita lihat ya, macam saya bermula dalam tahun 90-an, saya lepas graduate ya, 90-an. Masa tu awal tahun 2000 ya, kalau kita ke Putrajaya ke office government ni, boleh dikatakan semua kebanyakan KSU, kebanyakan ketua pengarah ni daripada Universiti Melaya ya. Daripada Universiti Melaya. Mungkin sekarang ni dah banyaklah yang penjawat-penjawat awam yang peringkat tertinggi daripada universiti lain. Tapi kalau di sekitar tahun 90-an ya, awal tahun 2000 sampai 2010 tu, kalau kebanyakan KSU ketua pengarah tu daripada Universiti Melaya ya. Dan daripada menteri-menteri dulu pun daripada Universiti Melaya ya. Pasal Universiti Melaya ni merupakan universiti yang pertama. Okey. UM juga pada saya ya, sebagai peneraju pusat pengajian tinggi di Malaysia. Benchmark ya. Universiti-universiti lain kalau nak benchmark dia akan lihat benchmark dengan UM. Oh, UM di ranking ke berapa? Kita kena kejar UM. Kita kena kejar UM. Jadi UM pun kena terus berdiri teguh, terus cemerlang, terus gemilang ya untuk Universiti Melaya sendiri. Ya. Mengekalkan branding UM ya. Bukan senang macam saya cakap, nak dapat satu branding it's not easy. Kalau company-company corporate sekarang ni, mereka sanggup bayar berjuta-juta ya untuk create the brand. Tapi macam UM ni pasal satu ikon ya, satu iconic brand dekat Malaysia. Kalau di universiti, kita sebut Universiti Melaya, secara automatiknya dia orang tahu, okay, graduan daripada Universiti Melaya ni bagus.
lecturer daripada Universiti Melaya ni bagus, kaki tangan Universiti Melaya ni bagus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu mengekalkan momentum, ya, satu positif, positif branding untuk benda ni amat perlulah, ya. Okey, yang terakhir di slide ni, branding kepada kaki tangan Universiti Melaya tu sendiri. Ini pun penting, ya. Bila saya cakap tadi macam kecemerlangan individu. Kecemerlangan individu tu yang mendapat faedahnya ialah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi kalau universiti bagus, ya, universiti ni berada di ranking yang bagus. Jadi branding tu akan mendapat faedahnya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di situlah yang kita nampak dia punya correlationnya, ya.